Pukul 3 pagi, jalan raya sunyi. Jiran kau dah lama dibuai mimpi. Dunia sedang tidur, tapi otak kau baru nak mula parti. Idea datang mencurah-curah. Fokus kau setajam laser. Pernah rasa macam ni? Seolah-olah kau hidup dalam zon waktu yang salah. Dunia sentiasa memuji morning person. Bangun pukul 5 pagi, minum jus sadari, meditasi dan tawan dunia sebelum sarapan. Kalau kau tak macam tu, kau dianggap pemalas, tak berdisiplin, gagal. Tapi macam mana kalau aku cakap, kecenderungan untuk berjaga malam bukan satu kelemahan, tapi mungkin satu petanda sesuatu yang lebih mendalam. Malah, ia mungkin berkait rapat dengan tahap IQ kau. Ya, kau tak salah dengar. Ini bukan sekadar tabiat. Ini adalah tentang chronotype. Secara saintifiknya, setiap orang ada jam biologi dalaman yang menentukan bila kita rasa segar dan bila kita rasa mengantuk. Ada dua jenis utama, larks atau burung ciak yang cergas di waktu pagi, dan owls atau burung hantu yang mencapai kemuncak prestasi pada waktu malam. Dan ini bukan pilihan. Ia sebahagian besarnya ditentukan oleh genetik kau. Salahkan mak ayah kau, bukan kemalasan kau. Jadi, di mana kaitan IQ-nya? Di sinilah ia menjadi menarik. Kita perlu kembali ke zaman nenek moyang kita di savana. Manusia secara semula jadinya adalah makhluk diurnal, aktif pada waktu siang, tidur pada waktu malam untuk mengelak pemangsa. Jadi, aktiviti pada waktu malam adalah satu tingkah laku yang baru dari segi evolusi. Ia bukan sesuatu yang diprogramkan dalam DNA purba kita. Ahli psikologi evolusi Satoshi Kanazawa mencadangkan prinsip interaksi savana IQE. Prinsip ini menyatakan bahawa individu yang lebih pintar, lebih cenderung untuk menerima dan mengamalkan tingkah laku yang baru dari segi evolusi. Fikirkanlah, pertanian, muzik klasik, membaca, politik liberal. Semua ini adalah konsep baru yang tidak wujud di savana. Dan menurut teori ini, begitu juga dengan aktiviti nocturnal. Ia adalah satu lencongan daripada norma nenek moyang kita. Individu dengan IQ yang lebih tinggi tidak begitu terikat dengan naluri purba. Mereka lebih terbuka untuk meneroka corak dan tabiat yang berbeza. Beberapa kajian menyokong idea ini. Satu kajian dari London School of Economics mendapati bahawa orang dewasa yang lebih pintar cenderung untuk tidur lebih lewat dan bangun lebih lewat pada hari bekerja dan hujung minggu. Okey, ini teori evolusi. Tapi bagaimana ia berfungsi dalam otak moden kita? Kenapa malam menjadi waktu puncak produktiviti? Sebab pertama, dunia akhirnya senyap. Pada waktu siang, otak kita sentiasa dibanjiri dengan gangguan. ML, panggilan telefon, notifikasi media sosial, rakan sekerja yang bertanya, dah makan? Setiap gangguan ini, walau sekecil mana pun, akan menarik perhatian korteks prefrontal kau, bahagian otak yang bertanggungjawab untuk fokus dan membuat keputusan. Pada waktu malam, semua itu hilang. Tiada lagi gangguan. Hanya ada kau, kerja kau dan kesunyian. Ini membolehkan kau masuk ke dalam flow state atau keadaan aliran dengan lebih mudah. Keadaan di mana kau begitu asyik dengan sesuatu sehinggakan masa terasa tidak wujud. Dalam keadaan ini, produktiviti kau bukan sekadar berganda. Ia meningkat secara eksponen. Sebab kedua, otak yang sedikit letih adalah otak yang lebih kreatif. Ini kedengaran pelik, tapi ada logiknya. Apabila kita segar, otak kita sangat bagus dalam pemikiran berfokus dan logik. Ia menapis idea-idea yang tidak masuk akal. Tetapi apabila kita sedikit letih, penapis logik ini menjadi lemah. Pengawal di pintu minda kita mula mengantuk. Ini membenarkan idea-idea yang lebih rawak dan tidak konvensional untuk menyelinap masuk. Sambungan antara konsep-konsep yang jauh lebih mudah terbentuk. Ini adalah sweet spot untuk penyelesaian masalah kreatif. Saat di mana kau tiba-tiba mendapat jawapan kepada masalah yang telah kau fikirkan sepanjang hari. Banyak artis, penulis dan pengatur cara terkenal adalah burung hantu. Mereka sengaja menggunakan waktu sunyi malam untuk mengakses bahagian minda mereka yang lebih kreatif. Sebab ketiga, kurang tekanan sosial dan jangkaan. Pada waktu malam, tiada siapa yang mengharapkan kau untuk membalas email serta-merta.
tiada siapa yang menilai produktiviti kau. Kau bebas untuk bekerja mengikut rentak kau sendiri, untuk mencuba, gagal dan mencuba lagi tanpa rasa takut dihakimi. Kebebasan psikologi ini adalah sangat penting. Ia membuang performance anxiety dan membolehkan minda beroperasi pada tahap optimum. Jadi, jika kau seorang burung hantu, apa yang kau patut buat? Cuba jadi burung ciap secara paksa? Jawapannya, tidak. Melawan sifat semula, jadi kau adalah resipi untuk keletihan dan kegagalan. Sebaliknya, kau perlu terima dan optimumkan kelebihan kau. Inilah caranya. Langkah 1. Kenali dan terima kronotaip kau. Berhenti rasa bersalah kerana tidak bangun pada pukul 6 pagi. Kau bukan pemalas. Kau cuma beroperasi pada frekuensi yang berbeza. Langkah 2. Reka jadual yang sesuai dengan kau. Jika boleh, cari kerja dengan waktu fleksibel. Ekonomi gig dan kerja remote adalah kawan baik burung hantu. Jadualkan tugas yang paling mencabar pada waktu puncak kau, iaitu lewat petang atau malam. Gunakan waktu pagi untuk tugas-tugas ringan seperti membalas email atau kerja-kerja admin. Langkah 3. Optimumkan persekitaran malam kau. Gunakan lampu yang lebih malap dan berwarna hangat untuk mengelak daripada mengganggu pengeluaran melatonin, dan jauhkan diri dari skrin sekurang-kurangnya sejam sebelum kau benar-benar mahu tidur. Langkah 4. Berkomunikasi dengan dunia orang pagi. Terangkan kepada keluarga, pasangan atau bos kau tentang corak produktiviti kau. Ini bukan alasan. Ini adalah strategi untuk prestasi optimum. Tetapkan sempadan. Contohnya, saya akan periksa email penting pada pukul 11 pagi, bukan 9 pagi. Kerana waktu itu, saya boleh beri perhatian penuh. Penting untuk diingat, ini bukan lesen untuk mengabaikan tidur. Burung hantu masih perlukan 7.9 jam tidur seperti orang lain. Bezanya cuma masa tidur itu dianjakkan. Tidur dari pukul 4 pagi hingga 12 tengah hari adalah sama restoratifnya dengan tidur dari 10 malam hingga 6 pagi. Jadi, mari kita simpulkan. Menjadi burung hantu bukanlah satu kecacatan perwatakan. Ia bukan tanda kemalasan. Ia mungkin satu peninggalan evolusi yang menarik. Satu petunjuk bahawa otak kau mungkin dawai secara berbeza, lebih terbuka kepada perkara baru, dan ia memberikan kau kelebihan unik. Waktu sunyi, tanpa gangguan, di mana kreativiti dan fokus boleh memuncak. Berhenti berlawan dengan diri sendiri. Berhenti cuba sesuaikan diri dalam acuan yang bukan untuk